maka berpegang teguhlah pada tali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perang Jamal dinamakan Perang Jamal kerana peperangan ini disertai oleh Sayyidatina Aisyah, di mana Aisyah menunggang unta ketika mana berperang ketika itu. Perang Jamal ini berlaku antara orang Islam sendiri di antara pihak Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah. Subhanallah, peperangan ini ada hikmah yang Allah ingin ceritakan kepada kita semua, dan yang paling penting, para sahabat juga adalah manusia yang tak terlepas dari sebarang kesalahan maupun dosa. Jom kita dengar dan fahami kisah peperangan Jamal ini. Baiklah, dalam peperangan Jamal ini, nama-nama besar seperti Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah bukanlah asing bagi sekalian orang Islam. Nama-nama ini adalah merupakan orang yang paling rapat dengan baginda Nabi SAW suatu ketika dahulu. Namun, macam saya katakan, setiap yang putih pasti ada hitamnya. Begitulah kita sebagai manusia pasti tak lari dari kesilapan. Seperti yang telah saya kongsikan sebelum ini, setelah Sayyidina Uthman bin Affan wafat, maka Sayyidina Ali menjadi khalifah. Maka ketika itu juga ada di kalangan para sahabat dan kumpulan yang pro kepada Bani Umayyah tidak setuju dengan perlantikan Ali menjadi khalifah. Persoalan di sini, apa kaitannya Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali hingga tercetusnya peperangan antara mereka berdua? Okey, sebenarnya ketika Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah, Sayyidatina Aisyah dan beberapa sahabat Nabi SAW yang lain seperti Talhah memang ada yang tak setuju dengan cara pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Namun begitu, Aisyah tidaklah sampai mahu menjatuh dan menggulingkan Uthman. Maknanya Aisyah tetap taat dengan khalifah ketika itu. Tetapi waktu rumah Sayyidina Uthman bin Affan dikepung pemberontak, waktu itu juga Sayyidatina Aisyah telah pergi meninggalkan Madinah. Bila Aisyah tahu sahaja Uthman telah mati dibunuh, dan waktu itu juga beliau tahu Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, terus Aisyah marah kerana baginya Sayyidina Ali macam tergesa-gesa nak menjadi khalifah, dan seakan Ali ini tidak membantu Sayyidina Uthman sehingga beliau dibunuh oleh pemberontak. Sebenarnya Sayyidatina Aisyah salah faham. Hakikatnya seperti yang saya ada ceritakan sebelum ini, waktu rumah Khalifah Uthman diserang oleh pemberontak, Sayyidina Ali bersama anaknya Hasan dan Husain lah menjadi benteng pertahanan khalifah ketika itu. Disebabkan salah faham inilah Sayyidatina Aisyah ingin menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Namun di sini ada persoalan, betul ke Sayyidatina Aisyah nak tuntut bela atas kematian Uthman? Semua ini ada kisah lampau yang mungkin kita boleh jadikan sebab ataupun sifat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kisah fitnah yang berlaku di mana orang munafik sebarkan kisah Sayyidatina Aisyah berzina dengan Safwan. Ketika itu Sayyidina Ali juga macam percaya dengan fitnah tersebut. Maka disebabkan kisah itu, Aisyah masih ada simpan rasa sedih kerana Ali juga tidak percaya padanya. Jadi ini kita boleh kategorikan sebagai salah faham sesama manusia. Kedua, selepas Nabi SAW wafat, maka waktu itu berlakulah perbincangan antara para sahabat untuk melantik khalifah pertama. Maka waktu itu antara pesaing untuk menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Seperti yang kita tahu, Sayyidina Abu Bakar adalah bapa kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi waktu itu juga Aisyah ada merasakan Ali ini seakan mahu jawatan khalifah ketika itu, sedangkan Sayyidina Abu Bakar paling layak waktu itu. Maka kisah ini juga kita kategorikan salah faham sifat manusia kerana lumrah manusia itu tak lari dari kesilapan di dalam hati. Ketiga, seperti yang kita tahu, Sayyidatina Aisyah tidak dikurniakan anak ketika berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi waktu itu Asma yang merupakan kakak kandung Aisyah mempunyai anak lelaki yang bernama Abdullah bin Zubair, telah dijadikan anak angkat kepada Sayyidatina Aisyah. Sebenarnya Sayyidatina Aisyah sangat ragu-ragulah nak buat keputusan berperang dengan Sayyidina Ali waktu itu, sebab bagi dia seakan memulakan permusuhan di antara orang Islam, bahkan mungkin jadi fitnah besar kepada orang Islam, di mana peperangan ini melibatkan orang-orang yang rapat dengan baginda Nabi SAW. Namun ahli sirah mengatakan bahawa Abdullah bin Zubair, anak angkat kepada Aisyah ini, mempunyai cita-cita yang besar untuk menjadi khalifah berikutnya. Maka Abdullah bin Zubair ini telah memujuk Aisyah untuk meneruskan peperangan terhadap Sayyidina Ali. Ada beberapa bukti menunjukkan bahawa Sayyidina Aisyah ini tidak relalah untuk meneruskan peperangan Jamal ini. Pertama, waktu angkatan tentera Aisyah nak bergerak menuju ke medan perang, ramai orang Islam menangis kerana mereka sedih dengan peperangan antara Aisyah dan Ali bakal berlaku.
berlaku. Kedua, sebelum perang berlaku, Ummu Salamah ada kirim surat untuk pujuk Sayyidatina Aisyah supaya jangan sertai peperangan ini. Kata Ummu Salamah, peperangan ini jika berlaku seakan merosakkan hubungan yang telah didirikan oleh Nabi SAW terhadap isteri-isterinya. Ketiga, Aisyah ragu-ragu untuk berperang kerana teringat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 33 dari surah Ahzab yang bermaksud, tetaplah kamu di rumahmu, yang memberi makna jangan keluar dalam suasana yang boleh memberi mudarat. Tetapi faktor pujukan anak angkat Aisyah iaitu Abdullah bin Zubair menyebabkan Aisyah terpaksa meneruskan peperangan ini. Apabila tentera Sayyidatina Aisyah, Talhah dan Zubair sampai di Basrah, ramailah waktu itu yang datang bergabung dengan Aisyah. Di antaranya adalah Marwan bin Hakam yang mewakili angkatan tentera dari Bani Umayyah. Selang beberapa waktu datanglah angkatan tentera Sayyidina Ali yang banyak jumlahnya. Peperangan masih tidak dimulakan kerana waktu itu Sayyidina Ali telah meminta pengikut Sayyidatina Aisyah pulang semula dan tidak meneruskan niat untuk berperang kerana ianya memberi banyak mudarat dari manfaat kepada sekalian muslimin. Dan ketika itu juga Sayyidina Ali memberitahu kepada pengikut Aisyah bahawa beliau telah dibai'ah dengan sah dan tak perlu lagi diragukan perlantikan khalifah yang sedia ada. Perundingan antara pihak Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah hampir kepada kata sepakat dan berjaya. Namun takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah segalanya. Ketika itu musuh Islam iaitu Abdullah bin Sabah telah menjadi punca peperangan berlaku. Abdullah bin Sabah ini tak senang bila melihat umat Islam bersatu. Ketika itulah Abdullah bin Sabah dan pengikutnya telah membuat serangan terhadap tentera Sayyidatina Aisyah tanpa kebenaran Sayyidina Ali. Maka berlakulah peperangan ataupun pertempuran antara kedua-dua belah pihak. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan dari pihak Sayyidina Ali. Persoalannya, siapa yang salah di dalam peperangan ini? Segalanya kita kena simpulkan dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah. Mereka sepakat mengatakan khilaf sahabat hanyalah Allah yang dapat menentukan. Mereka adalah di kalangan yang rapat dengan baginda Nabi SAW dan ijtihad mereka itu hanya Allah yang boleh menentukan baik buruknya. Kita sebagai pengikut umat Nabi SAW ini perlu ambil iktibar bahawa perpecahan yang berlaku antara umat Islam tidak ada baiknya. Maka berpegang teguhlah pada tali Allah Subhanahu Wa Taala.